Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa tada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa annahu la yajibu itmamuhu, dan bahawasanya tatawwu', amalan sunat ini, la yajibu itmamuhu, tak wajib menyempurnakannya. Ini berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i. Sesuatu amalan sunat, bila kita mulakan dia, tak mesti, tak wajib kita buat sampai akhir. Boleh kita batalkan di tengah-tengah. Berbeza dengan mazhab Hanafiyah, sesuatu amalan sunat bila dimulakan mesti dilakukan sampai akhir. Masing-masing ada dalil, masing-masing ada hujah masing-masing, yang mana sebahagian daripada perbahasan tentang hujah-hujah ini akan disebut dalam pengajian daurah nanti, pengajian di kelas daurah. Antaranya lah, kita sebut sikit kan, antara dalil Syafi'i yang kata tak wajib menyempurnakan amalan sunat ialah Nabi SAW sebut as-saimul mutatawwi'u amiru nafsihi in sya'a sama wa in sya'a aftara, rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu wa sahhaha al-Hakim isnadahu. Jumpa tak dalam syarah? Jumpa? Ya. Dalam syarah kan? Jadi wa annahu la yajibu itmamuhu, berdasarkan hadis Nabi SAW, as-saimul mutatawwi' amiru nafsihi. As-saimul mutatawwi' amiru nafsihi, ini dalil bagi Syafi'iyah. Orang yang berpuasa sunat adalah amir bagi dirinya sendiri. Maknanya dia boleh buat keputusan untuk dirinya sendiri. Insya'a sama, kalau mahu dia boleh teruskan puasa. Wa insya'a aftara, kalau mahu dia boleh batalkan puasa. Riwayat Imam Tirmidzi. Dalam syarah tu ada jumpa. Dalil Hanafiyah pula, la tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan kamu. Jangan kamu batalkan amalan kamu. Jadi segala amal kamu, sama ada amalan fardu kena teruskan, amalan sunat kena teruskan. Syafi'iyah kata ayat la tubtilu a'malakum ini merujuk kepada apa? Pahalanya. Jangan kamu batalkan pahala amalan kamu dengan mengungkit. Misalnya kamu beri sedekah, kamu ungkit, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit dan menyakitkan hati orang miskin yang kamu beri sedekah itu. Jadi batal dalam ayat itu, kata Syafi'iyah, supaya tidak bercanggah dengan hadis Nabi. Hadis Nabi kata amalan sunat boleh dibatalkan. Jadi maksud ayat Quran kata jangan batalkan dia ni, jangan batalkan pahala. Maknanya ayat Quran tu cerita dari segi fadail, bukan cerita dari segi masail. Dari segi masail boleh berdasarkan hadis Nabi, boleh amalan sunat boleh dibatalkan.
Itu maksud la wa annahu la yajibu itmamuhu. Boleh faham? Boleh faham tak? Kemudian timbul iskal, timbul kemuskilan. Bila Syafi'iyah kata amalan sunat tak wajib dibuat sampai akhir, boleh dibatalkan di tengah-tengah. Kenapa pula dalam haji sunat? Haji sunat mesti buat sampai akhir. Kalau haji fardu tu jelaslah kena buat sampai akhir. Tak boleh berhenti di tengah-tengah. Haji fardu. Ini haji sunat ni. Soalannya dalam haji sunat ni Syafi'iyah bila mengatakan boleh berhenti di tengah-tengah haji sunat lah. Haji sunat bila Syafi'iyah kata tak boleh. Bila Syafi'iyah kata tak boleh berhenti di tengah-tengah, kena buat sampai ke akhir. Quran pun kata wa atimul hajja wal umrata lillah. Haji dan umrah kamu buatlah sampai sempurna, sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Jadi sesoalannya membatalkan ataupun apa nama ni, memecahkan kaedah yang Syafi'iyah kata amalan sunat tak mesti buat sampai akhir. Maknanya kaedah tu sudah manqud, sudah naqad. Kaedah tu sudah apa? Sudah terbatal, sudah ada takhalluf. Kaedah tu sudah mengalami takhalluf. Ini i'tirad dibuat terhadap Syafi'i. Maka di sini musannif jawab, wajib fi nusuki, di dalam ibadah haji mesti buat sampai akhir walaupun dia ibadat sunat. Itu sebab li'annahu kafardhihi, kerana haji sunat itu hukumnya seperti haji fardu. Maknanya haji ni ada keistimewaan dia tersendiri. Tak boleh disamakan dengan haji. Solat tak boleh sama. Puasa memang tak boleh samalah sebab sudah ada nas, sudah ada hadis Nabi tadi. As-saimul mutatawwi' amiru nafsihi. Kemudian semayang pun tak boleh sama dengan haji sebab semayang dikias kepada puasa. Sebagaimana puasa sunat boleh batal di tengah-tengah, berhenti di tengah-tengah. Semayang sunat pun sama, boleh berhenti di tengah-tengah. Haji tak boleh kias. Sebab haji ni ada keistimewaannya sendiri. Li'annahu kafardhihi. Kerana sunat haji seperti fardu haji, niyatan wa ghairaha, dari segi niat dan lainnya. Dari segi niat, dari segi ihram, dari segi mawani'ul ihram, pantang larangnya, semuanya sama. Dari segi wajib kafarah, kan kalau dalam haji fardu ada buat apa, pantang larang ihram, kena bayar dam, maka haji sunat pun kena bayar dam juga. Oleh yang demikian, untuk haji sunat ni tak boleh disamakan. Tak boleh disamakan dengan puasa sunat ataupun sembahyang sunat. Boleh faham? Boleh ya? Alhamdulillah. Ya, okey. Li'annahu kafardhi niyatan wa ghairaha. Kesimpulannya ginilah. Kesimpulannya Syafi'iyah menyamakan ataupun mengkiaskan masalah salah kepada masalah puasa. Puasa ada nas dia kan? As-saimul mutatawwi' amiru nafsi. Jadi Syafi'iyah kias masalah salah kepada masalah puasa sunat dan juga masalah sedekah sunat dikiaskan kepada sedekah ataupun zakat sunat, dikiaskan kepada masalah puasa. Mana boleh batalkan di tengah-tengah. Cuma haji ada keistimewaan dia sendiri, ada nas dia sendiri. Ada misalnya ayat Quran wa atimul hajja wal umrata lillah, maka haji tak boleh samalah. Okey, haji nak dikiaskan kepada puasa tak boleh. Itu Syafi'iyah punya pendirian. Berbeza dengan Hanafiyah. Hanafiyah kata semua ibadat sunat tak boleh batalkan di tengah-tengah. Sebagaimana haji sunat tak boleh dibatalkan di tengah-tengah. Sembahyang sunat ke apa, puasa sunat ke, semuanya tak boleh dibatalkan di tengah-tengah. Kemudian habis cerita tu, wassababu,
Apa itu sabab? Salah satu daripada hukum wadah, hukum al-ahkam al-wad'iyah, salah satunya adalah sabab. Sabab syarat, sabab mani, salah satunya as-sabab. Jadi as-sabab ni apa ta'rifnya? Wasfun zahirun muntabitun. As-sabab ini satu wasaf. Satu wasaf yang zahir. Maksud wasaf ni dia bukanlah seekor binatang ke sabab ni. Bukanlah dia itu sebatang pokok ke. Bukan dia itu seketul batu ke. Bukan, dia adalah satu wasaf. Macam kita kata dulu kusyamsi sababun li dukhuli waqti dhuhri. Dulu kusyams, gelincir matahari. Sebab bagi masuknya waktu zuhur. Dulu kusyams. Aqimis salata li duluki syamsi. Dirikan salat zuhur ketika gelincir matahari, ketika zawal. Matahari gelincir ke arah barat. Zawal, masa tu kamu dirikan salat zuhur. Jadi dulu kusyamsi, sebab bagi masuk waktu zuhur. Dulu tu satu wasaf ke seekor binatang dulu ke seketul batu. Ya, dulu. Wasfun, satu wasaf, satu perihal. Perihal. Dia kaitan dengan amalul mukallaf ke amalul ghairil mukallaf. Fi'lul mukallaf ke fi'lul ghairil mukallaf. Dulu tu. Kan kita dah baca semua ni kan dalam ta'rif khitab hukum, dalam ta'rif hukum khitabullah yang berkaitan dengan fi'lul mukallaf ataupun khitabullah yang berkaitan dengan fi'il yang lebih umum, termasuk fi'il bukan mukallaf. Di sini dulu ni fi'il mukallaf ke fi'il matahari? Ya. Mukallaf ke ghairul mukallaf? Ya. Semua fi'lu ghairil mukallaf. Siapa ghairul mukallaf tu? Matahari ke bumi? Yang bergerak saya dengan berlaku dulu ni. Yang bergerak ni matahari ke bumi, ada dua teori sebenarnya kan. Tapi teori yang lebih diterima pakai adalah bumi lah. Bumi bergerak. Bumi ada pusingan dia tu. Dia ada pusingan harian dia kan. Harakah mihwariyah nama dia. Dia ada dua harakah. Harakah madariyah, harakah mihwariyah. Harakah madariyah tu dia punya bergerak pada orbit dia mengelilingi matahari. Memberi kesan berlakunya 12 bulan dalam setahun. Itu harakah madariyah. Satu lagi harakah mihwariyah. Dia bergerak di atas paksi dia tu selama satu pusingan selama 24 jam. Ini menyebabkan adanya siang dan malam, al-lail wal nahar. Ada duluk dan sebagainya. Jadi duluk ni adalah fi'lul ardi. Ikut pendapat yang masyhur lah. Walaupun ada pendapat yang tidak masyhur, iaitu fi'lu asy-syams, matahari yang bergerak. Kita ambil pendapat yang masyhur lah. Itu merupakan harakatul ardi atau fi'lul ardi, perbuatan bumi. Bumi mukallaf ke ghairul mukallaf? Ya. Ghairul mukallaf. Dalil bumi tidak mukallaf? Apa dalilnya? Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Allah pernah tawarkan pada langit, bumi, gunung ganang nak beri taklif, nak jadikan mereka ni mukallaf, tapi mereka bimbang ataupun takut, mereka khawatir tak dapat nak tanggung amanah taklif itu. Maka mereka tak terima. Akhirnya Allah Ta'ala beri kepada manusia. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina. Mereka enggan. Enggan tu kenapa? Kerana bimbang tak dapat tunai hak dia. Tak dapat tunai amanah taklif itu. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka bimbang, khawatir. Akhirnya apa? Wa hamalaha al-insan. Manusia yang tanggung. Maka manusia mukallaf. Bumi ghairul mukallaf. Kembali sini.
Jadi wasababu ni satu wasaf, satu perihal, yang mana di sini ialah perihal dia lebih umum. Kadang-kadang wasaf ni perihal mukallaf, kadang-kadang perihal ghairul mukallaf. Tengok keadaan lah. Kadang-kadang perihal wasaf tu ada pada mukallaf, kadang-kadang ada pada ghairul mukallaf. Dalam hal duluk ni dia ada pada ghairul mukallaf. Zahirun, wasaf ni sebab ni adalah sesuatu yang zahir. Jangan khafi, jangan tersembunyi. Zahir dapat dilihat, dapat dirasa, dapat dikesan. Jangan dia tu sesuatu yang khafi, yang tersembunyi. Sebab apa? Perkara yang khafi ni tak boleh menjadi asas hukum. Tak boleh jadi asas hukum. Kena perkara tu perkara yang zahir, yang terang-terang. Macam dulu kan, dulu perkara yang terang. Nampak, semua orang nampak. Dapat diketahui, dapat ditentukan, dapat dikenal pasti pukul berapa. Hari ni dulu berlaku pada pukul 1.05 macam tu. Esok pula misalnya berlaku dulu 1.06 misalnya. Mana perkara tu boleh ditentukan, boleh ditakyin sebab dia zahir. Sehingga kalau kadang-kadang berlaku khafi, tidak zahir, dengan sebab ghaib, kan, dengan sebab mendung dan sebagainya, maka tak boleh nak sembahyang. Ketika belum pasti, belum masuk waktu zuhur, tak boleh nak sembahyang zuhur. Kena pastikan dulu masuk waktu zuhur. Maknanya kalau tak nampak matahari, tengoklah apa tanda-tanda yang lain. Gunalah kaedah-kaedah yang guna jam dan sebagainya. Itu yang kedua, ciri as-sababu ni. Pertama dia adalah wasfun. Yang kedua dia zahirun, tak boleh khafiyun. Yang ketiga mundhabitun. Menerima pendhabitan, menerima kemaskini. Boleh dikemaskini, boleh dikenal pasti, itu maksud mundhabitun. Boleh didhabit, boleh ditentukan. Macam kita buat contoh dulu tadi kan, waktu masuk waktu zuhur, boleh dhabit, boleh buat kalender untuk 1 tahun dibuat kan, ahli falak buat. Boleh ditentukan, boleh dikenal pasti. Negara ni zuhurnya 12 tengah hari, negara lain zuhurnya pukul 1, ada negara pukul 2 baru masuk waktu zuhur. Berdasarkan apa? Pergerakan matahari ke bumi. Pergerakan matahari pada mata kita. Berdasarkan pergerakan matahari, yakni pada pandangan mata kita. Kalau ikut hakikatnya pergerakan bumi lah. Tapi bi'tibari ma yabdu lana, mengikut apa yang zahir pada mata kita ialah pergerakan matahari. Okey. Jadi ada harakah zahiriyah, ada harakah hakikiyah. Kalau harakah hakikiyah bumi lah kan. Tapi kalau harakah zahirah, kita kata matahari lah. Itu maksud mundhabit itu. Kemudian seterusnya mu'arrifun lil hukmi. Dia memperkenalkan hukum. Maknanya melalui dia kita dapat kenal hukum. Melalui dulu kita dapat tahu hukum Allah supaya sembahyang zuhur. Itu maksud mu'arrif. Dia menjadi unwan maksudnya. Mu'arrif maknanya menjadi unwan, menjadi alamat, menjadi petanda ataupun tanda, sehingga kita tahu hukum Allah ada di situ. Itulah as-sababu. Okey, dia mu'arrif lil hukmi itu. Bukan muthbit, bukan mensabitkan hukum. Sebab yang mensabitkan hukum wahyu Allah Ta'ala. Yang mensabitkan hukum. Bila dulu wajib kita zuhur, wajib sembahyang zuhur. Muthbit apa? Yang muthbit. Bukan dulu tu yang muthbit, mensabitkan hukum. Dulu sekadar mu'arrif, memperkenalkan hukum. Siapa yang sabitkan hukum? Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui firman-Nya, melalui wahyunya. Boleh faham maksud mu'arrif itu? Dia bukan muthbit lil hukum, tapi dia sekadar memperkenalkan ataupun menjadi unwan, menjadi alamat, menjadi apa?
tanda bagi adanya hukum di situ. Itu tarif as-sababu. Kemudian wasyartu pula. Di antara ahkam wad'iyah yang 5 ialah apa? Asyartu. Syarat. Contoh kita nak semayang, nak buat apa-apa semayang, syaratnya kena ada wudu. Itu contoh asyartu, kena ada wudu. Asyartu ma yalzamu min adamihi al-adamu. Perkara yang mesti dengan sebab tidak adanya ia syarat, tidak adalah du syarat. Dengan tidak adanya syarat, tidak adanya wudu, tidak adalah du syarat, iaitu salah. Wudu itu syarat, salah itu du syarat, yang mempunyai syarat ataupun yang memakai syarat. Saya ulang, wudu itu syarat kan, wudu syarat, salah itu di syarat, yang memakai syarat itu. Bila kita kata syarat, mesti ada yang mengguna pakai syarat itu ataupun apa, pemakai syarat. Ataupun apa, kalau sebut masyrut boleh juga, ada syarat mesti ada masyrut. Masyrut lahu, ada syarat mesti ada masyrut lahu. Boleh faham? Rusli boleh faham? Ya, bila boleh, alhamdulillah. Jadi bila ada syarat mesti ada masyrut lahu. Yang syarat itu dibuat untuk apa? Jadi syarat ni bila tidak ada, maka masyrut lahu pun tak ada. Macam wudu, bila tidak ada, maka solat pun tidak sah. La yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin, Nabi sebut dalam hadis. Allah tak terima solat tanpa wudu. La yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin. Ma yalzamu min adami al-adam. Tetapi kalau sebaliknya pula, wala yalzamu min wujudi wujudun. Dengan ada wudu, mistikah ada solat? Tak mesti. Satu orang ambil wudu, tapi dia tak sembahyang lagi, maka tak mesti dengan adanya wudu tu solat mesti ada, dan juga mesti adam, mesti tidak ada. Dua-dua tu tidak ada. Dua-dua kemestian tu tidak ada. Ya, dia jadi imkan apa tu, imkan minal janibain. Tak mesti daripada dua pihak. Di pihak ada pun tak mesti, di pihak tiada pun tak mesti. Imkan minal janibain itu dipanggil dalam mantik dipanggil imkan khas. Imkan khas. Imkan di pihak wujud pun imkan, yang ini tak mesti. Di pihak adam pun imkan, yang ini tidak mesti. Itu namanya imkan apa? Imkan am ke imkan khas? Siapa ingat? Ya. Imkan khas. Alhamdulillah ada yang ingat. Jadi itu namanya imkan khas. Kalau imkan am ni dia salah satu saja tak? Imkan di pihak wujud, di pihak ada, mungkin ada, ataupun imkan di pihak tiada, itu namanya imkan am. Ni di sini imkan khas. Syarat dengan adanya dia tak mesti masyrut lahu tu ada, dan tak mesti juga masyrut lahu tu tiada. Misalnya wudu kan, bila satu orang ambil wudu, tak mesti solat tu ada, dan tak mesti juga solat tu tiada. Tergantung, kalau dia semayang, maka adalah solatnya. Kalau dia tak semayang, maka belum ada solatnya itu. Yang ketiga, ahkam wad'iyah al-mani'. Mani' ni pun satu wasfun juga. Bukan dia seketul batu ke, bukan sebatang pokok ke, bukan seekor binatang ke, bukan. Mani' ni dia juga suatu wasaf, satu perihal. Contoh haid, darah haid kan, dia mani' daripada apa? Mani' dari puasa, ataupun mani' daripada solat, menghalang puasa, menghalang solat. Kan Nabi kata, Nabi mensifatkan kaum wanita ni sebagai apa? Naqisatu aqlin wa dinin, kurang agama, kurang akal. Lalu ditanya, wa ma nuqsanu dinina, apakah yang dimaksudkan kurang agama? Nabi kata, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Maka kaum wanita ni bila datang haid tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Maka itulah yang dimaksudkan sebagai nuqsanuddin, kurang agama.
Dia adalah haid itu satu wasaf. Haid itu satu wasaf. Khitabullah al-muta'alliqu bifi'li bi'amma. Khitabullah al-muta'alliqu bi'amma. Khitab Allah yang bersangkutan dengan sesuatu yang lebih umum. Boleh jadi fi'lul mukallaf, boleh jadi fi'lul ghairil mukallaf. Jadi haid ni kita nak masukkan dalam mana tu? Fi'lul mukallaf ke fi'lul ghairil mukallaf? Haid datang tu perbuatan siapa? Perbuatan darah ke perbuatan tuannya? Ya, nak masukkan dalam yang mana tu? Perbuatan darah ke perbuatan tuannya? Masuk fi'li ghairil mukallaf sebab haid tu ghairi ikhtiari kan? Haid datang bukan dalam ikhtiar si perempuan yang mukallaf tu, bukan ikhtiar dia. Bila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Nabi, datang haid, masa tu dia sedang ihram haji, dia tak sempat nak tawaf, dia menangislah, tak sempat menyelesaikan ibadat dia. Nabi kata, hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Aisyah tak payah susah hatilah. Ini sesuatu yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk banati Adam, anak perempuan Nabi Adam. Banat, semua banat Adam, semuanya ditentukan begitu, ada haid. Maka dia tu ghairu ikhtiari, maka kita boleh masukkan dalam kategori apa? Fi'li ghairil mukallaf. Khitabullah yang bersangkutan dengan fi'li ghairil mukallaf. Boleh faham? Jadi mani pun satu wasaf wujudi, tak boleh adami. Tak boleh adami. Nanti ada perbahasan dia. Perkara adami ni bolehkah menjadi illat untuk wujudi? Kalau perkara wujudi, jelas boleh menjadi illat bagi wujudi. Ataupun perkara wujudi menjadi illat bagi adami, boleh. Macam sini kan, haid tu wujudi, dia bersifat ada. Dia menjadi illat, menjadi sebab bagi adami, yakni adamus salah. Menjadi sebab bagi tak boleh salah. Itu tak ada masalah begitu. Perkara wujudi menjadi sebab bagi hukum wujudi, itu jelas boleh. Perkara wujudi menjadi sebab bagi hukum adami pun jelas boleh. Yang timbul pertikaiannya wasaf ataupun illat adami, illat yang bersifat tidak ada. Dia menjadi illat bagi hukum yang wujudi. Contoh, tidak ada air menjadi sebab bagi wajibnya tayamum. Itu ulama ada ikhtilaf tu di kalangan aimah, itu insya-Allah kita sebut kemudian. Sebab tu di sini manik ni dikatakan dia wasfun wujudi. Wasfun yang bersifat ada. Ya. Zahirun, zahir terang, jelas. Boleh nampak. Macam kalau perempuan haid kan, dia boleh tentukan hari dia, boleh tahu. Kecuali yang mutahayyirah, perempuan yang mustahadah, yang mutahayyirah, itu lain cerita lah. Tapi secara umumnya haid ni boleh dikenal pasti. Dia tahu hari dia berapa hari bulan ke berapa hari bulan. Dia punya kitaran dia tu sebulan berapa hari, 5 hari ke seminggu ke 15 hari dan sebagainya. Dia ada tu. Dia tahu berapa bilangan hari dan dari tarikh bila ke tarikh bila. Dia itu boleh dikenal pasti. Zahirun, perkara itu zahir terang, tidak khafi, tidak tersembunyi. Mundhabitun, sama juga, boleh menerima pendhabitan, boleh ditulis kan. Ni kaum ibu tahulah. Dia punya apa tu, kalau Englishnya menstruation, maknanya hari-hari haid tu dia boleh tahu. Boleh ditulis. Dia tulis daripada berapa bulan ke berapa bulan. Tu dia dalam diary dan sebagainya. Kemudian mu'arrifu naqidil hukmi. Manik dia memperkenalkan sebalik daripada hukum. Ini beza antara sabab tadi. Kalau sabab mu'arrif lil hukmi, sebab tu dia memperkenalkan hukum. Yang ni dia memperkenalkan lawan bagi hukum. Kalau tadi dulu memperkenalkan wajibnya zuhur, manik ni pula memperkenalkan tak wajibnya sembahyang. Boleh faham? Beza sabab dengan manik.
Sabab ni menjadi petunjuk bagi wajibnya, bagi adanya hukum. Manik ni menjadi petunjuk bagi tiadanya hukum. Okey? Itu beza tak? Beza antara sabab dengan manik. Beza sabab dengan syarat dah jelas dah tadi kan? Sabab dengan syarat dah jelas dah beza tadi. Contoh kal qatli fil irthi, membunuh. Satu anak bunuh bapanya, maka bunuh tu menjadi salah satu daripada mawani'ul irthi, penghalang untuk dia terima pusaka daripada bapanya. Itu antara belajar di dalam faraid. Wa yamna'u syakhsa minal mirathi wahidatun min ilalin thalathi, dalam Rahabiyah. Wa yamna'u syakhsa, menghalang seseorang, minal mirathi, daripada terima pusaka, wahidatun, salah satu daripada apa? Min ilalin thalathi, salah satu daripada tiga illat, tiga sebab. Apa dia? Riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham falaysa syakku kal yaqini. Riqqun satunya hamba, dia hamba, dia tak boleh terima pusaka. Kalau dia ada wasaf riq, seorang hamba tak boleh terima pusaka. Riqqun wa qatlun, yang kedua membunuh, dia bunuh bapa dia, dia bunuh mak dia ke sebagainya, maka dia tak boleh terima pusaka. Dan yang ketiga waqtilafu dini, berbeza agama, pun tak boleh terima pusaka juga. Macam Sayyidina Ali tidak terima pusaka daripada bapanya Abu Talib kerana ikhtilafu din. Bapanya kafir, Sayyidina Ali mukmin. Sayyidina Ali dengan Ja'far kan, mereka ni empat adik-beradik. Sayyidina Ali dengan Ja'far tak dapat terima pusaka Abu Talib. Yang terima ialah Talib dengan Aqil. Talib dan Aqil ni kedua-duanya kafir. Adik-beradik Sayyidina Ali kafir. Talib dengan Aqil, mereka terima daripada Abu Talib. Bila Nabi semasa Fathu Makkah, Nabi pergi ke Makkah, orang tanya Nabi nak bermalam di mana? Nabi kata hal tarakalana aqilun min manzilin. Aqil yang terima pusaka Abu Talib ni, dia jual habis pusaka tu, dia tak tinggalkan rumah. Kita nak bermalam di rumah mana? Kita bermalam dalam khemah je lah. Gitu. Hal tarakalana aqilun min manzilin. Sayyidina Ali tak terima, Ja'far pun tak terima. Yang terima ialah Aqil dengan Talib, sebab ikhtilafu din. Kembali sini, itu contoh mani' tu. Bunuh menghalang daripada terima pusaka. Saya rasa setakat itu dulu insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.